أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat, warga jemaah Masjid Timur yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Petikan dari surah Ali Imran ayat yang ke-31 yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu menyintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yakni dalam ayat Quran itu Rasulullah SAW mengeluarkan kalam daripada firman Allah Ta'ala, bagi tahu kepada kita dah baca Quran, kita akan sampai surah An-Nisa ayat 31. Tak boleh baca Quran sampai tak mana-mana, pasal dah baca. Pasal macam kata ayat ni macam seronok lah baca. Pasal macam ayat ni tak pernah syok sikit lah, kena atas kalau tak aku tak mau baca, langkah sikit. No, boleh pilih tak baca ni, tak baca ni. Boleh, tak ada masalah. Sekiranya kita, orang kata apa, kita pergi jalan-jalan ke mana-mana ke, kita memang ada Al-Quran yang kita duk baca. Kita bukannya seorang yang penghafal Al-Quran, bukannya hafiz, bukannya orang yang menghafal Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita qiraatul Quran, kita membaca Al-Quran. Bukannya tahfizul Quran, kita menghafal Al-Quran. Kita hafal Quran, tapi kita hafal surah Fatihah. Tapi sama ada kita sedar ataupun tidak, surah Fatihah tak ada siapa pun yang hafal. Tidak. Tak tahu apa orang Masjid Timur ada apa surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Orang petua kata satu ayat ingat dalam 7 kali, dia pun alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ada siapa hafal surah Fatihah? Tak ada, tidak. No. Fatihah ni sedap-sedap kata kita boleh follow saja. No, sedap-sedap kita boleh ikut dia punya hentak dia. Dia punya rimah di belakang pun kita tengok. Semuanya ini dengan ma'arif disebut. Indahnya kalam Allah ini. Hatta umur, kadang-kadang umur setahun 2 tahun kalau kita sentiasa bacakan surah ini pada dia boleh ikut. Tetapi dengan cara dia lah. Kita tak boleh lah Bismillah sebut betul-betul. Dia bismillah tak kena, gigi pun tak ada,
kita ada pelepuh dia sebut betul-betul. Penat kau tu. No? Penat kau tu. Dia baca cara dia. Anak saya umur 3 tahun. Yang kecil kali. Baru 3 anak apa baru 3. Anak dia baru 3. Tanya perempuan, anak perempuan dah 3. Tanya lelaki baru 3. Mesti dia lagi tahu kan. No? Tu dalam keadaan dalam tak sengaja 3. No? Tak sengaja 3. Kalau dikerjakan Allah Alam rezeki dari Allah. Allah Ta'ala nak bagi kita terima. Baik. Anak 3 tahun dia baca. Baca. Ataupun kena turn. Saya tak ada kuliah di mana. Saya solat berjemaah. Ada malam saya khususkan untuk solat berjemaah di rumah. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat first time saya main bagi ceramah tentang JKR, saya juga tinggalkan pada tuan-tuan yang tu. Jadikan dalam seminggu itu sama ada 1 ataupun 2 malam untuk kita solat berjamaah di rumah. Dan kita sebagai leader dalam rumah tangga, kita jadi imam. Payahlah ustaz. Waktu nak shake hand boleh, tak ada masalah. Aku terima nikahnya, okey je nikahnya. Waktu bercinta, jangankan gunung Fuji apa Fuji, puncak Himalaya, puncak Himalaya Nabi, Everest pun Nabi. Tak tahu dah gempa bumi dah. Tutup habis orang Nabi ke laluan Nabi ke naik gunung Everest. Dah gempa 7.8 skala Richter. Tuan 7.8. Kalau tuan-tuan tengok dia punya apa, mereka tunjuk yang mereka dapat rekod waktu gempa bumi tu, bangunan duk macam tu. Rumah berhala semua sembahan-sembahan runtuh. Tetapi masjid binaan yang jadi tempat sembah pada Allah Ta'ala, keretakan walau sikit pun tak ada. Masjid baru ustaz, pergi. Lepas ni buat lawatan pergi tengok satu masjid yang usia dia dah ratusan tahun, dekat nak sama dengan berhala yang tu, tapi tak rosak. Allah Ta'ala pelihara. Gempa bumi sampai pengikut semua tu, tidak ada keretakan pada rumah ibadah yang adalah masjid, tetapi semua sembahan-sembahan berhala runtuh, ranak ditelan bumi, melibatkan ribuan dan belasan ribu yang terkorban. Sampai hari ini kita boleh tengok, dan kita berada dalam era yang menunjukkan Islam itu agama yang benar di sisi Allah. Inna dina 'indallahi Islam. Kita berada pada satu keadaan yang mana menunjukkan Allah Ta'ala timpakan azab ataupun bala atas muka bumi ini. Bagi tengok, bagi lihat, ambil iktibar, buat pengajaran. Tsunami, semua boleh tengok. Bagaimana Masjid Abdul Rahman, Masjid Abdul Rahman itu yang tak ada apa-apa pun kejadian pada dia sehingga hari ini. Dibahamkan dalam tempoh sebulan, dalam tempoh sebulan itu ada satu malam dia akan buat malam keramaian, dan malam itu pekat sama-sama duduk berselawat. Kita boleh dalam salam tu lepas ni Masjid Timur kata malam bila-bila kita dalam sebulan sekali kita ambil satu malam Masjid Timur berselawat. Tak masalah, dikepalai oleh Pak Long kita, Pak Long Pangah, Patih panjang Pak Ngah kan, dikepalai oleh Pak Ngah kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Everybody. Betul dah lebih kurang kan. Nak kata apa? Okey, sambut. Terang masalah. Cuma dah kena bahasa orang putih. Everybody. Macam apa? Dia macam konsert pula. Tak salah. Berselawat. Kita berselawat. Mengibarahkan umat Allah dengan berselawat. Kita berselawat dengan purely sebagai anak pantan Masjid Timur. Kita dah dengar Shah Alam berselawat, kita dah dengar Kedah berselawat, Putrajaya berselawat, Johor berselawat. So kita buat Masjid Timur berselawat yang purely anak tempatan. Kalau kita nak panggil Habis Sagaf tu nak kena bayar pula. Lalu kita buat lokal, cara lokali saja. Kita dalam saja buat selawat apa semua.
habis itu semua tu okey. Misal dia nak masuk Isyak, solat. Tak ada masalah. Waktu tu kita isi dengan selawat saja. Kepelbagaian selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak salah. Kita berada di satu zaman yang Allah Ta'ala tunjuk satu persatu bahwasanya aku inilah yang menjaga hamba. Tidak ada lain yang menjaga hamba, aku. Minta apa pun, mintalah kepada aku. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim salata dzikri. Saya surah At-Taubah. Sesungguhnya aku, innani ana, sesungguhnya aku lagi. Takkid. Innani, sesungguhnya aku dah bagi tahu ana, aku lagi saya. Bahasa Arab ana. Innani ana Allah, akulah Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis solat, dan dirikanlah solat dizikri sebagai tanda ingat kepada aku. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sambung bagi ayat yang saya baca tadi, mukadimah tadi. Nabi baca ayat itu sebagai kita ikut. Jika kamu cinta pada Allah, ikutlah aku, apa yang telah ditekankan Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai Allah. Kita nak Allah Ta'ala cinta kita, bukan kata Allah Ta'ala tu hantar siapa-siapa mai kat kita. Ni aku ni mai nak faham, nak apa? Kita baik nak faham. Apa dia? Allah Ta'ala cinta kan. Dia bagi aku tadi, bukan begitu. Kan nak suruh bagi siapa-siapa mai dak bang kita dah. Kita nak Allah Ta'ala pandang kita dengan rahmat. Hak tu nombor satu kita nak. Allah Ta'ala pandang kita ni dengan rahmat dia. Bila letak rahmat Allah Ta'ala itu pada kita, Allahu Akbar. Di dunia Allah Ta'ala pandang rahmat, insya-Allah sampai akhirat pun Allah Ta'ala pandang rahmat. Rahmat Allah Ta'ala ini cukuplah. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu. Kena letak itu. Ya Allah, Engkau maafkan. Kita setiap kali kita doa, kita selip kata rahmat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kami mendatangkan kepadamu ya Allah, mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunilah dosa kami. Letak rahmat. Sebab dengan rahmat itu juga akan letakkan kita, Allah Ta'ala akan letakkan kita dalam syurga. La tadkhul jannah illa min rahmati. Tak masuk syurga melainkan dengan rahmat-Mu. Dalam episod yang mula dulu saya dah bagi tahu, bagaimana 5 pertanyaan yang Allah Ta'ala suruh Jibril tanya ni, nak bawa pergi dah neraka. Tetapi sampai kelas tu ada soalan, ada rasa kasih dan sayang pada ulama, dengar rahmat-Mu, bawa dia masuk ke syurga. Nampak? No? Dengan sebab orang itu kasih pada ulama, kasih pada orang yang menyebarkan ilmu agama. Sebab hang rasa kasih macam tu, okey, bawa dia. Dan kita Mat'al Badrain wa Majma'al Bahrain. Mat'al Badrain wa Majma'al Bahrain. Ada 5 soalan, soalan 8. Menceritakan keadaan bagaimana manusia yang Allah suruh malaikat itu, okey, patah balik, hantar dia masuk ke syurga. Kita buat apa-apa pun atas muka bumi ini biarlah dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan satu saya nak bagi dekat tuan-tuan malam ini, yakni kita tahu solat 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada isi dunia. Rakaatan al-fajr aqallu min ad-dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat ini subuh itu, sebelum subuh itu lebih baik daripada apa yang ada di atas muka bumi ini. Kaya mana pun orang, kita lagi kaya pada dia. Tetapi salah satu lagi amalan yang mana kita kena rebut. Kita orang yang mengaji ini, kita kena rebut. Orang tak mengaji, dia tak rebut. Dia tak mau nak rebut. Tak mau rebut ni, payah. Dia kata, rebut dah. Tapi kita ni bijak. Okey, di jalan raya kita tak mau rebut, kita relax. Nak beli buah-buah makan ke apa kan, tak payah rebut, kita ikut kira budak-budak. Tapi dari segi bab dapat amalan, nak rebut pahala, kita dapat.
Apa dia? Salah satunya, banyak orang ni, saya satu dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Rawahu Tabrani. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, salah seorang daripada Ummahatul Mukminin. Sayyidatina Aisyah menduduki tangga yang keempat, kalau tak salah saya, menduduki tangga yang keempat dalam meriwayatkan hadis. Nombor satu Abu Hurairah Abdullah ataupun Abdul Rahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu nama gelaran dia, ataupun Abu Haid. Dia hafal 5,300 lebih. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga, dia sama ada jatuh ketiga atau keempat, macam itulah. Sama ada Sayyidatina Aisyah ini. Sayyidatina Aisyah dia pakai tudung. Okey, di tudung dia yang kosong itu, setiap apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tulis itu di tudung dia. Dia akan tulis tudung dia. Contoh kalau pergi ke Museum Topkapi di Turki, masih lagi tersimpan tudung Sayyidatina Aisyah, dan tudung itu dihamparkan, tidak ada satu ruang pun yang kosong tertinggal untuk dia meriwayatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu telekong macam muslimat pakai di belakang tudung gelabung. Apa saya dapat apa nama Rasulullah SAW sebut, okey, dia akan tulis penuh. Tu pun jatuh tangga ketiga atau keempat. Abu Hurairah dapat nombor satu. Abu Hurairah dia ada keazaman. Dia seorang ahli sufah. Dia kata, aku di dunia ni orang yang terbawah, tetapi aku nak jadi manusia yang teratas. Lalu dia perhati, aku ada peluang bersama dengan Nabi. Nabi akan menyampaikan kuliah ilmu dia dalam Masjid Nabawi. Aku sentiasa 24 hours aku dalam ni, maka aku nak rebut pulang, aku akan menjadi seorang periwayat hadis yang paling banyak. Abu Hurairah kenal Nabi hanya tempoh 3 tahun saja, tapi dia hafal hadis 5,000 lebih dalam tempoh 3 tahun pada Nabi. Kita hadis 40 dia hafal. Hadis 40, hadis Arba'in Nawawi, Arba'in Imam Nawawi, hadis 40 kita boleh hafal. Innamal a'malu binniyat. Faman hajara apa? Tu pun pejam celik. Okey. Salah satu kitab yang wajib ada dalam rumah kita ialah kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arba'in Nawawi. Semua tu hadis sahih. Sementara kita duduk saja-saja tu baca satu hadis, ataupun jadikan dia sebagai satu amalan. Orang barat, kita tengok filem mereka kan, filem apa kita tengok waktu mereka nak tidur malam tu, okey, perempuan dia akan buka satu buku dia, kemudian husband dia pun akan buka buku dia. Okey, belah ni dia ada lampu study dia, yang husband dia pun ada lampu study dia. So lepas elok baca apa semua, rasa macam dah nak tidur dah, okey, tanda tak sebelah, okey, light off, tutup lampu. Kita pun boleh baca satu hadis Nabi 40 malam selesai. Kalau baca satu malam satu hadis, tapi kita kat tuan-tuan, satu hadis pun huraiannya panjang. Tapi tak apa, try buat semalam satu hadis, baca macam ni rupanya. Tak masalah, kita baca untuk kita bagi tajam fikiran kita. Bahkan sekiranya kita jadikan ia sebagai satu amalan, baca hadis Nabi Imam Nawawi itu 40 hadis itu, baca, dan ia akan waktu dalam keadaan diri kita tenang tengah malam kita baca, kita simpan tak, dan kita lelapkan mata. Sekiranya malam itu ada berkaitan dengan apa yang kita baca itu, bersabit dengan kepribadian Rasulullah SAW. Katalah contoh, contoh kita baca hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat, famakana hijratu famakana hijratu fahijratu ila Allah wa rasulih, bab hijrah Nabi itu. Kita pun baca huraian dia, cerita tentang hijrah Nabi. Ada seorang nama dia Ummul Qais Basmani, seorang pemuda pergi ikut hijrah Nabi. Kemudian dia pergi itu bukan sebab nak hijrah, tapi nak jumpa dengan
bunga dia, okey, kekasih dia. Contoh, kita pun baca terkenal hijrah Nabi. Kita tidak dalam mimpi kita itu, kita pun seolah kita berada dalam situasi berhijrah. Kita dah tidak dengan ayat macam tu. Hijrah dia terbawa dalam mimpi kita. Kita pun bersama hijrah Nabi. Mana nak tahu dalam tu kita berada situasi hijrah. Aku ni duk tanya hijrah pula ni. Dan kali tengok nak macamkan di kampung Masjid Timur, tapi macam mana nampak macamkan rombongan hijrah ke Nabi. Contohlah, tiba-tiba nampak-nampaklah ramai-ramai tu. Umpamanya sungguh kita ni, sebab kita tidur tadi ni tutup dengan benda yang cantik, elok, rasa macam Allah, macam ni yang hijrah Nabi. Tidur dalam tu nak jadi takdir kita bersama dengan hijrah Nabi. Kemudian kita pun tak, siapa dia yang di depan sana tu? Itulah Rasulullah. Contoh, itulah Rasulullah. Allahu Akbar. Boleh nampak dari arah belakang pun satu rahmat dah. Nonton. Abu Hurairah boleh hafal 5,000 lebih hadis Nabi dalam tempoh 3 tahun. Kita tak payah hafal dah, baca pun tak apa dah, dan kita jadikan sebagai satu pegangan. Baik. Hadis ini dia kata man sadda furjatan, siapa-siapa yang isi satu ruang kosong, rafa'allahu biha darajah, siapa-siapa yang isi ruang kosong yang ada dalam saf, rafa'allahu biha darajah, Allah Ta'ala akan angkat darajat dia. Wa bana lahu baitan fil jannah. Hadis hebat ni tuan. Dan dibinakan baginya, disediakan baginya baitan, sebuah rumah fil jannah, dalam syurga. Simple. Okey, kita bila kita solat, bila ada orang depan, kebiasaan kita tengok apa? Sila. Dia tak rebut, dia bagi dia. Dia nak pergi dah, dia gustaf balik sila. Tahu pasal apa? Kipas angin. Tidak. No, dia tak pergi ke depan dia pasal apa? Kipas angin betul dia lah. Dia kata, pergi ke depan, hau kipas angin. No, tak ni buat cantik punya dah. Pergi ke depan lagi, tadi orang ambil, jam. Nampak? Dia lebih nak pada kipas angin tu, ruang kosong depan yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan angkat darjat dan dibinakan rumah dalam syurga. Dia tak nampak. Nampak? Kita bila mana kita mengaji, kita nampak yang ni, aku rugi kipas pun pergi. Tapi bila mana aku isi ruang kosong yang ada dalam saf, maka berdasarkan hadis Nabi SAW, aku akan diangkat darjat, dan sekiranya aku dimasukkan syurga, insya-Allah Allah Ta'ala akan binakan sebuah rumah bagi aku. Sekali kita buat, Allah Ta'ala bina satu. Kalau kita banyak kali buat, banyak ustaz ni, ada nak celui dalam syurga tu. Yang tu kita selalu cerita. Nak celus ke, tak celus ke, yang tu bukan hak kita. No? Bukan hak kita. Kita yang pentinglah ni, yang mana boleh bagi manfaat pahala, aku dulu. Jangan beri dulu, kita beri dulu. Faham tak faham? No? Duk kuyuk apa semua ni, apa ni, tabung haji apa semua ni, masuk beli apa, beri tutup dulu. Tidak ada. Cuba sebut beri. Tutup mulut ke, buka mulut. Senang kan? No? Dia bayar beri papak tapi KFC, McD, kata apa itu dia? Apa lah tuan-tuan? Cerita dia, tabung haji beli satu tanah TRX tu Razak Exchange itu, katanya dah pun dijual semula, wallahu alam. Ada orang tanya juga saya kaitan tentang benda ini. Kita balik pada peranan ataupun fungsi tabung haji. Tabung haji yang dibina pada zaman Tun Razak, dia yang mula bagi cadangan, lepas tu dia jadi Perdana Menteri, buat satu tabung haji, yang mana tabung ini orang simpan duit untuk menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima. Organizer dalam tu hampa manage saja. Itu cerita dia. Dia bukan fungsi macam bank. Bukan macam bank. Walaupun orang kata
dia buat perniagaan untuk cover balik apa-apa semua. Okey, tak ada masalah. Kalau kata itu hanya okey, explain pada rakyat. Ada TV 1, ada TV 2, ada TV 3, ada Astro Awani, ada radio. Cerita. Duduk dalam tu, saya selaku kerusi tabung haji dengan ini ingin menceritakan keadaan yang sebenar. Buat live. Okey, buat langsung. Berita-berita pun semua, radio swasta ke, radio kerajaan ke apa, semua pasang. Tak ada lagu-lagu marah. Sakitnya tu di sini. Tak ada apa, semua tak ada. No, kita tanya semua sakitnya di sini apa semua. Okey, time tu cerita dia, pengerusi pun tanya, awak apa kabar? Awak apa kabar? Semua. Cerita dia, okey, explain satu-satu. Tabung haji beli macam ni, betul. Dan keuntungannya ini akan cerita satu-satu. Kita zaman lah ni open minded dah. Jangan terima direct daripada internet dia sungguh. Tetapi yang terterima tu banyak lagi memberikan satu hujah-hujah fakta yang tak mampu ditepis, menampakkan benda itu ada kebenaran. Itu saja. Bukannya kita nak terima bulat-bulat dah. Kita pun mencari sumber. Sekiranya ia memberi manfaat yang besar kepada tabung haji, okey, involve dalam bisnes macam tu. Properti hartanah, kita tahu dia memang untungkan, tapi explain kepada kita. Kita sebagai penyimpan duit kita dalam tu, kita ada hak untuk bertanya ke mana pelaburan yang dibuat. Apatah lagi kalau kita terlibat dalam perniagaan, mestinya kita nak hasilnya itu suci, bersih dan halal. Kita nak tahu. Sebab duit tu kita nak gunakan untuk ibadah haji. Duit tu katanya digunakan untuk cover sebahagian daripada kos yang kita gunakan sepanjang kita buat ibadah haji di tanah suci Mekah. So secara tak langsung kita ada sahabat tu. Katalah kos keseluruhan 20,000 contoh. Kita cuma bayar 15,000. So 5,000 tu tabung haji cover. So 5,000 tu kita hak kita sebab melibatkan ibadah kita. Kita kena faham semua yang ni. Bukannya isu 1MDB. Sekiranya apa saja bisnes yang dilibatkan dalam tabung haji, cerita kepada penyimpan-penyimpan ataupun orang-orang yang ada hak untuk diketahui. Jangan buat cara rahsia. Bila buat cara rahsia, benda yang tak elok pun automatik nampak tak elok. Kalau benarkan itu rancangannya untuk nak cover kita, okey, silakan, tak ada masalah. Yang penting ceritakan. Itu saja. Kenangan dengan isu semasa yang berlaku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Rebut pula. Sekiranya ada soft yang kosong, masuk. Kita fill in the blank. Fill in the blank. Soft yang kosong. Soft yang kosong. Depan kita kosong. Okey, kita ada soft yang kedua contoh. Tiba-tiba orang depan tu kentut ke apa, dia pun keluar. Kita pun cepat-cepat isi ruang cepat. Jangan bagi orang yang sebelah kiri ke ataupun sebelah kanan tu depa isi. Kalau kosong depan kita pun nampak. Okey, cepat-cepat kita isi. Kalau orang yang dia kosong di tengah, okey, dirilah satu soft yang pertama ataupun soft yang kedua. Kosong di kiri dia. Okey. Kalau dalam tempoh yang lama tidak terisi ruang itu, barulah dia bergerak. Sepatutnya yang isi ruang itu ialah orang yang di soft yang kedua. Sebab nak bagi peluang orang yang di soft belakang ke depan, soft belakang ke depan. Macam tu. Tapi kalau kita orang belakang tu pun alamak kosong dah pula. Nak pergi depan tak ada kipas. Bapak tak nampak je lah. Orang tu pun depan alamak lah pula kosong. Dia pun gesak. Tak apa lah. Tapi bila dia gesak, okey, bila dia gesak, elok gesak. Sampai tangan ruang kita pun dah ada ruang kosong, nak pergi jauh sangat. Lepas tu bukan 3 langkah, 10 langkah makan. Jadi kita biar depa tu gerak. Sikit lagi. Teman. Kita isi. Elok sampai tangan kita kosong. Okey, kita masuk. Kita masuk. Sekiranya elok kita langkah ke depan itu, tiba-tiba nampak macam orang yang sebelah kanan tu dia nak mengisi depan kita. Kita tahan dah. Tahan macam tu. Orang pun nak masuk Dia tak minyak lagu tu. Nak masuk lah.
Nasib baik aku tak isi. Kita pun tulang pula Pak Hana main, dia sembang tentu pula. Tok imam balik, Pak sembang habis satu jemaah pula. No? Kita ambil buat satu, kita buat satu benda, dua kita dapat. Satu, Allah Ta'ala angkat darjat kita. Yang kedua, Allah Ta'ala binakan syurga bagi kita, binakan rumah, sebuah rumah bagi kita dalam syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita orang yang mengaji ini Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ganjaran syurga. Sebab apa? Sebab bila mana kita mengaji, kita ada sandaran kita buat, dan kita buat itu capai dia punya SOP dia. Kita solat, no? Kita solat ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Kita kena semua itu. Nah, SOP dah sampai, insya-Allah. Maka akan sampai qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. No, kita akan capai tahap orang solat yang khusyuk bila punya setiap rukun yang kita buat capai dia punya SOP dia. Angkat takbir, Allahu Akbar. No? Kalau dalam kitab Idamah Penuntut ataupun Fiqhul Manhaji, angkat takbir, tangan ni ke depan, tapak tangan ni ke depan, angkat tangan ibu jari ni di bawah, cuping telinga yang di bawah, yang di atas ni, yang di atas ni bersamaan dengan cuping telinga belah atas. Allah, dan tapak tangan menghadap ke depan, dan diregangkan jari jemari ni, bukannya regang sekuat rasa. Allah itu pula tak payah. Ataupun jangan dirapatkan Allah. Apa tadi? Dia regangkan secukup rasa. Rasa macam dia okey. Allah diregangkan. Regang Allah Akbar. Bab fiqh ngaji ni faham. Okay. Malam ni bukan jadi fiqh. Malam ni bab Syama'il Muhammadiyah. Kita nak kenal Nabi kita. Ayat yang saya bacakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau tuan-tuan kajian jumpa dengan perawatan Islam ini, sekiranya ada masalah rumah tangga, amalkan ayat ini. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Baca ayat ini dan embuskan pada pasangan masing-masing. Kalau bagi cantik, dua-dua pakat baca. Tengok macam dua-dua pakat tidur, dua-dua pakat baca. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Balik. Terkejut apa itu? Terkejut lelaki dah pun berkali balik. Balik sebab dua-dua baca doa itu, mudah-mudahan bagi timbul rasa kasih sayang dalam suami isteri. Jangan baca timbul kata imam. Takut imam dari itu kita imam pun telajak punya masuk parit, tapi bukan imam masjid lah. Imam masjid lain. Telajak pergi terbelah tiga, bukan belah dua, terbelah tiga pula. Baca. Carilah perkara-perkara yang berkaitan nak bagi rumah tangga kita ni elok. Sebelum masuk ni, saya nak nasihatkan ibu sekalian. Tuan-tuan kalau tengok dalam masuk dalam Jabatan Pendaftaran Negara ataupun ada kawan-kawan dalam Jabatan Pendaftaran Negara, kita cuba tanya mereka, berapakah kes perceraian law ni, kalau tempoh law ni. Tuan-tuan, bulan cuti sekolah pekat sandi. Cuti sekolah 1 Mei baru ni cuti pagi. No? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari cuti. Sehari dah 50 ni. Kenapa? Hak yang kelima tu kita pakai pergi makan laksa kan. Laksa pun sorak kan. Sebab kenyang dah. 4 hari tu lagu sampai berapa? Tumbang di malu, pengantin malu. No? Yang bakat tumbang, rebau dan lembu, sampai anak cicit, hutang tak bayar. Itu cerita lah. Cuti
cuti kahwin. Bulan 12 lagi meriah. Kita tengok lepas pada tu, masuk tahun depan cerai. Lah ni pula lagi bahaya. Tanya si gadis, tanya sikit, bila nak kahwin, dibunuh tu. Di Putrajaya. Bukan di Putrajaya, sorry. Yang tu dia campak tunang dia. Bunuh juga dalam cerita dia. Hak seorang tu bunuh, yang bunuh tu pula katanya guru agama. Faham guru agama apa? Ustaz lah. No? Faham dia kata guru agama ni ustaz lah. Saya tak rasa dia ustaz, dia adalah baru nak start. No? Saya tak rasa dia ustaz, tapi dia baru nak start. Sebab itulah, tapi ke mana pun ustaz pun dia orang juga kata dia. Dia orang juga. Mungkin waktu tu tak dapat nak kontrol ke apa ke. Tak mampu nak kontrol, tapi sampai tahap bunuh. Macam lagi nak baca doa. Tak apa. Kes perceraian sama ada yang baru kahwin ataupun yang dah ada anak, yang dah berusia 5 tahun, 10 tahun ke atas pun tetap berlaku perceraian. Tuan cuba tengoklah ni. Anak-anak kita masing-masing dengan gadget masing-masing. Pasangan kita pun dengan gadget masing-masing. Di antara salah satu sebab berlakunya perceraian ialah disebabkan gadget. Disebabkan smartphone. No? Disebabkan smartphone. Tetapi tengok di kedai makan, kafe ke apa, keluar satu family, tapi satu family semua pekat menyembang dengan gadget. Ramuh ke main? Abang, tak apa, duduk mana? Gelak tak pasti. Gambar macam-macam gambar tak. Ramuh semua dalam tu. Tapi dalam ahli keluarga dia sepatah tak kata. Waktu main muda, abang, waktu balik main tak makan balik. Saya nampak ayah ibu sekalian dan juga yang saya sendiri, kita bila mana kita bawa family kita nak buat makan. Okey, malam ni ayah nak bawa semua kita pergi goyang kaki. Di mana abang? Di Bayar Lepas, dekat dengan apa nama, Kusbe Mall. Tentu kita makan tepi pantai. Walaupun nyamuk banyak, tapi tak apa. Ayah belajar malam ni. Okey, semua pekat ready. So bila semua pekat pergi, kita bagi syarat. Jangan syarat semua telefon tinggal di rumah, ataupun telefon main kat abah. Main abah simpan semua. Abah saja yang bawa. Yang lain simpan di rumah, abah seorang yang bawa. Anak tanya, abah ada kredit kah? Aku baru top up saja. Tak kisahlah, no? Pokok kecemasan. Kita bawa, yang lain semua simpan. Jadikan dia sebagai satu syarat. Duduk situ tak sembang. Jangan buka langsung telefon. Telefon dah ni dia telah, smartphone telah banyak mencuri masa kita bersama keluarga. Banyak dia curi masa kita. Anak-anak sampai kadang-kadang kita tengok tu anak, kita dah buka telefon apa semua, saya dah perhati. Anak tu kadang dia pergi depan ayah dia pergi buat tu. Lepas tu dia pergi kat adik dah, no feel. Tak ada perasaan. Walaupun anak dah pergi jenguk depan mata dah, jemput dia dah. Anak dia main tengok tepi ni, buat kata awak ada apa. Masa dengan anak itu telah direntak oleh telefon. Ya ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, buat satu undang pada diri kita sendiri. Buat satu undang dengan diri kita. Smartphone ini aku guna dia jam sekian-sekian, waktu sekian off. Okey, bersama dengan family. Bersama dengan family. Saya berada dengan pelajar-pelajar. Saya berada dengan anak-anak tuan-tuan. Mungkin yang ada di sekolah saya lah, ataupun di sekolah yang lain. Tambah-tambah isteri saya memang berada dengan anak-anak tuan-tuan. Isteri saya SK Pojaya. Anak tuan-tuan yang belajar macam mana? SK Pojaya kan? Ataupun biasanya nak pergi SK Jalan Bambu ataupun mana-mana lah. SK Pojaya bersama dengan anak-anak tuan-tuan. Bila sembang dengan mak ayah, apa jawapan apa? Mak ayah dah perlu dengan telefon mereka setiap hari. WhatsApp, telegram, secret. WhatsApp, telegram. Siapa tuan? No? Ni mak ayah dah tengok dah buku kamu main ni. Mereka tak tengok lah. Kami main je dah kemarin pun dia tak tahu.
Jadual kemarin. Tak apa yang kemarin. Kami main jadual hari lepas. Hari Senin, cuti hari Jumaat, hari Khamis. Main tu hari Senin, bawa jadual hari Khamis. Mak ayah tak tahu. Dan telah merentak banyak masa kita dengan anak-anak. Jadikan dia satu peraturan. Tak salah smartphone. Saya pun pakai smartphone sebab kita nak tahu isu semasa. Berita tak ada nak tengok. Dan lebih cepat benda yang kita dapat melalui media ni, viral-viral ni kita cepat dapat. Tetapi kita limitkan masa dia. Okey, ada jam sekian ni untuk akun jahat, jam ni saja. Lepas pada ni, okey, bersama dengan family. Paling cantik ialah kita start pada bangkit tidur apa semua, kita solat subuh apa semua selesai, kita pergi kerja, okey, start pada kita pergi kerja tu on, tak ada masalah. Balik rumah, balik pada kerja, start pada lepas maghrib pukul 7 tu, okey, off. Off time tu kita bersama dengan anak kita. Nak tengok dia mengaji, nak tengok dia buat homework dia, nak tengok dia nak cerita apa di sekolah tadi. Anak pergi sekolah excited balik nak cerita. Tapi kita duk kalut dengan excited dengan smartphone, kita tak habis. Anak terbalan nak communicate dengan kita disebabkan kita duk sibuk dengan smartphone. Dia nak cerita kat siapa? Pergi kat mak duk kalut dengan iPad dia. Oi, baju tudung ni dah baru lah ni. Ni tepung Sean. Oh, ni pula Sean. Ni Sean. Ni Harrison. Macam-macam. Okey, pergi kat pok pula. Oi, ni sport ni model baru ni, Fusion. Oh, yang ni 8 inci tapi PJ tak bagi. Oh, ni model baru ni. Semua dia cakap dengan telefon. Anak tak ada tempat nak mengadu. Betul? Jadikan satu masa kita dengan smartphone sekian-sekian. Waktu yang berbaki tu start pukul 7 malam sampailah pukul 10.30 kita bersama dengan anak-anak. Pukul 10.30 nak buka balik buka. Sebab 10.30 tu waktu untuk anak dah masuk tidur. Okey, sebab esok nak sekolah. Jangan lewat bagi mereka biasa tidur lewat. 10.30 11 tu dah bagi mereka dah ready dah untuk tidur. Masa untuk tidur 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. 7 jam okey dah. Waktu 7 jam tu katalah 7 jam tu pun yang paling cantik ialah 6 jam. Sejam tu biasalah mana ada orang masuk tak pelantar kata betul pejam mata rapat, tak ada. Semua dia akan urah penuh, dia urah apa ni, dia panas penuh, dia kipas penuh, dia halau nyamuk. Sejam masa tu untuk warming up saja. Bila tidur lepas tu barulah dia akan tidur. Okey, lepas pada tu okey, selesai dengan anak-anak, buka balik kita punya telefon kita. Okey, tengok apa isu yang ada berkaitan. Okey, reply, hantar. Yes, itu saja. Mak no nampak baik-baik. Yes, itu saja. Terbaik. Betul yang banyak kan. Atau bantang kebab senyum. Macam-macam lah respon kata isu tu kita dapat. Tak ada masalah. Okey, tidur. Tapi kita katakan di antara salah satu puncanya berlakunya perceraian pada hari ini ialah disebabkan telefon. Rumah tangga bergolak. Suami masuk belayak, tak tinggal handset pun ada. Handset masuk belayak ni. Belayak, dalam belayak duduk punya lama. Sebelum waktu bujang duduk sat-sat ya. Main dengan ada zaman smartphone ni, duduk dekat 10 jam tu. Paling bahaya masuk hujung tahun 31 bulan 12, masuk ke 12.59. Keluar okey 1 minit tahun 2016. Setahun duduk belayak. Tukar jadual, tukar tarikh, tukar tahun. Boleh dah sampai ni buat rekod. Tempoh masa paling lama dalam belayak, berapa lama? Setahun belayak. Sebab masuk pukul 12.59, tarikh 31 bulan 12 2015. Keluar pula 1 minit 1 bulan 1 2016. Setahun belayak. Baik, itu sebagai selingan untuk kita, insyaAllah. Baik, kita akan masuk pada bab yang pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kita. Pada pertemuan yang lepas saya dah membacakan sedikit mukadimah berkaitan tentang Imam Nawawi, kita punya penulis ini, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau. Baik, kita baca pada mukadimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadilladzina istafa. Qala Syekhul Hafiz Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surat At-Tirmizi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seluruh pujian untuk Allah, kedamaian semoga sentiasa tercurah kepada para hamba-Nya yang terpilih. Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmizi berkata, qala bab
ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan fizikal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama daripada 56 bab yang terdapat dalam kitab Syarah Muhammadiyah. Baik, hadis yang pertama. Semua dalam kitab no, insya-Allah. Baik, yang ada baca saya sekali nah. Yang ada baca saya sekali. Hadis yang pertama. Akhbarana Abu Raja'in. Boleh baca tak tuan? No, baca. Siapa yang ada kitab sana baca. Akhbarana Abu Raja'in. Ada tak tuan? Ada? No. Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas ibni Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-khatar wala bis-sabt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Baik, itu matan hadis. Matan hadis dalam bahasa Arab. Baik, yang bermaksud Anas ibn Malik tu yang daripada Anas bin Malik. Dia tak payah daripada akhbar telah dikabarkan oleh dua orang. Semua ambil yang terdekat dengan sabda Rasulullah SAW. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu pendek. Kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikan, yakni tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diutus Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Baginda wafat ataupun baginda diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan janggutnya. Itu satu hadis. Kita baca lagi hadis yang kedua. Sebab daripada Anas bin Malik juga. Kita baca hadis yang kedua. Haddatsana Humayd ibnu Mas'adat al-Basri haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humayd an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bil-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'di wala sabtin asmar al-lawni idza masya yatakaffa. Baik, dua hadis. Yang kedua maksud Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang, yakni tidak tinggi dan tidak rendah. Bentuk tubuh baginda bagus. Rambut baginda tidak keriting dan tidak pula lurus kaku. Kulit baginda warna coklat. Maksudnya pencampuran antara putih dan merah, putih kemerah-merahan. Dan apabila baginda berjalan, pergerakan baginda condong ke hadapan.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, malam ni dua hadis ni saja. No? Malam ni dua hadis ini saja. Kedua-dua hadis ini didatangkan oleh Anas ibn Malik. Anas ibn Malik Al-Ansari. Anas ibn Malik dia seorang tukang khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia bersama dengan ibu dia Umaysyah binti Milhan menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, semua orang menyambut kehadiran Rasulullah. Ramai orang pekat bagi hadiah kepada Nabi, macam-macam, menandakan sukanya mereka dengan ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dengan selawat ala al-badrul alain apa semua tu, yang mereka juga memberikan hadiah kepada Nabi, tanda suka. Ibu yang adalah Umaysyah binti Milhan ini, dia tidak ada sesuatu nak bagi kepada Nabi. Dan dia tengok pada Anas, lalu dia serahkan anak dia itu pada Nabi. Dia kata, orang lain banyak bagi something kepada kamu ya Rasulullah, tetapi aku tidak ada apa yang nak bagi, tetapi aku memberikan anakku ini, dan engkau suruhlah dia apa-apa pun sebagai tukang khidmat padamu. Anas bin Malik terima dengan hati yang terbuka, sebab dia diserahkan oleh mak dia kepada seseorang yang amat dihormati dan amat dia kasih, amat dia cintai. Sebab sebelum tibanya Rasulullah, dia bertanya-tanya pada mak dia, bila yang mana satu Muhammad, Tertanya-tanya nak tengok Rasulullah. Tiba-tiba bila sampai, mak dia serah dia kepada Rasulullah, nak ambillah anakku ini dan jadikanlah dia sebagai tukang khidmat kamu. Dan Rasulullah terima Anas, dan bermula pada itu Rasulullah memanggil anak Umaysyah ataupun Anas ini dengan satu panggilan Unais, tasghir. Anas panggil nama Unais, nama yang lebih manja. Mak dia panggil Anas, tapi Rasulullah panggil Unais. Bila nak panggil Unais itu rasa lebih suka, lebih seronok. Macam kita lah, anak kita yang mana yang baik dan kita buat semua Intan Payung, Intan Payung umbrella, macam-macam lah kita pun nama Intan Belian, Intan, padahal nama dia Dola. Kita nama panggil Ben, nama apa? Bakat, dalam IC nama Bakat, tapi nak bagi nampak masalah sikit, panggil Ben. Ben. Panggil Bakat tak boleh. Bakat. Hei, Bakat, apa kata? Woi, Ben, kata panggil Ben dan balik. Lupakan nama apa? Johari. Johari. Jo. Jo balik selalu. Syok sangat nama cuma putih. Tak apalah, yang penting kita dah beritahu. Nama ni bagi makna yang elok. Lakum tad'u yawmal qiyamah bi asma'ikum fa'asinu asma'akum. Kamu di akhirat akan dipanggil dengan nama kamu, maka pereloklah nama kamu. Kita akan dipanggil dengan nama kita. Zamri kita. Khasin. Baik. Bangmat kita panggillah Bangmat. Dia panggil nama penuh lah. Nama yang dinamakan pada kita. Istimewa kita dipanggil dengan nama kita. Panggil Unais. Dan bermula pada itu Anas, kalau kita baca dalam kitab ayat sahabat, ada satu peristiwa yang tak dapat dilupakan oleh Anas, yakni saat bila mana dia dijaga oleh Rasulullah. Satu ketika Rasulullah suruh Unais ini pi lakukan buat sesuatu, ataupun senang masuk, mungkin suruh ada hajat dari Rasulullah, suruh pi sekian-sekian dan suruh selesaikan hajat baginda. Unais ni remaja, kanak-kanak, usia yang kanak-kanak. Lalu bila mana dia terima amanah daripada Rasulullah, dia pun keluar pada rumah. Bila keluar pada rumah, on the way nak ke tempat itu ataupun tempat yang telah diberitahu oleh Rasulullah itu, di perjalanan dia nampak ada sekumpulan kanak-kanak tengah duk main. Kita katalah tengah main boli ke, tengah main dam ke, tengah main
tujuh tin ke apa kan, dia memang betul lah, mencap peluk ke apa ke, polis santri ke apa kan, dia pun tengok-tengok, seronok. Lalu dia pun main sama. Bila dia main, dia lupa yang Rasulullah pesan suruh dia buat apa tadi ni. Dan Rasulullah pun mungkin tunggu agak lama, Rasulullah pun keluar pergi cari unai ni. Lalu bila sahabat nampak unai ni dah main, dia pergi tanya, dah selesai ke kerja yang bagi tadi ni? Bila dia sebut macam tu, terus dia pun, oh tak selesai lagi, minta maaf. Terus dia pergi selesaikan. Tuan, Rasulullah applykan ataupun tunjuk, ajarkan kepada kita bagaimana kita berdepan dengan anak-anak kita. Bila mana kita suruh anak kita buat sesuatu, dia tak buat, agak-agak kita tak mahu. Ni Mat, maksudnya bukan Mat, Dok, nama Dok, tolong pergi kedai Azhar, beli temakau kaya, bakalan habis pula. Anak kita pun ambil dia pergi beli temakau. Baju Melayu kita pun cukup 3, 1, 2, 3. 2 rokok, temakau, peti api. No? 3 cukup. Atas 2 rokok, bawah temakau, sebelah lagi peti api. Lengkap elok. No? Temakau habis, suruh dia pergi beli. Tiba-tiba Dok on the way nak pergi tu, jumpa kawan-kawan dia duk main. Kita pun tunggu, mana Dok ni? Aku dah tak pam lama dah ni. Dia gelintir apa? Gelintir Dok saja, temakau tak ada. Orang suruh pergi pun lambat dah. Dia pun start motor pergi. Tengok Dok tu duk main. Agak-agak apa buah mula nak kata. Agak-agak tuan-tuan dah. No. Wajah pun dah. Aku dah. Standard kita gitu lah. Standard kita gitu lah. Kita bagi arahan. When I give you order, you must do it. Bila aku order, hang kena buat. Tu begini kita. Tapi Rasulullah bagi ajak kita, bagaimana dia suruh Unais ini walaupun bukan anak baginda, orang suruhan, ataupun sebab berkhidmat dengan Nabi ini, kita nak kena sampai orang suruhan ni dah. Sebab Anas dengan Nabi ini pun ada dia punya keakraban tu ada. Kemudian Rasulullah tak marah dah. Ni buat ni selesai lagi tadi ni, yang tu saja. Dia dengar tu terhibur. Kita mengambil itu dengan anak-anak tuan-tuan, dengan anak-anak kita. Nak pesan itu, anak yang lahir daripada kita merupakan darah daging kita. Seburuk mana pun dia, hanya dalam rumah kita. Nakai dia ke, tegak dia ke, main dia ke, apa dia ke, dalam rumah kita. Bila mana dia keluar dari rumah kita, okey, dia keluar dari rumah kita, kita kena jaga dia. Sebab dia merupakan image pada bagaimana didikan kita dia dengan kita di rumah. Sebab kita takut bila mana kita bawa dia ke satu tempat, kita lose control dengan dia. Contoh kita pergi ziarah orang, pergi ziarah dia pada apa ke, dia di rumah, sofa di rumah tu dia boleh lompat hak satu pi ke tiga lompat pi kedua, dia buat lompat-lompat gitu ya. Kita bawa pergi rumah saudara kita tu, dia punya sprint dia lagi baru, dia buat sangkut di sini, lompat sana, oi ayo, hak ni lagi best rupanya. Sudah, kita pun kita punya try juga, sama network mana. Dan bila tuan rumah ni memang Allah ya hanana ya hana terus nyanyi lagu ya hanana terus. Terkejut tengok dengan tingkah laku anak kita. Okey, di rumah kita dia nak nakal terang mana pun, dia nak lompat terang mana pun, buat itu dunia dia. Okey, itu dunia dia. Tetapi bila mana keluar pada rumah, kita kena ada peraturan. Di rumah sekian, di rumah okey, di rumah orang lain jangan buat macam ni. Di rumah kita jangan jadikan ruang rumah kita ni satu benda yang cukup sensitif untuk anak kita. Kita ada lah rak piasan apa semua, dia buka sikit, elok buka tu, daun pintu tu pun jenis bunyi, hai buka baru, tutup balik. Sampai dalam rumah apa tu nak pegang apa pun tak boleh. Pressure tu dah. Pressure. Sedangkan itu rumah tempat dia besar. Tempat dia besar. Saya kadang-kadang kesian bila kita pergi ke rumah kawan-kawan ziarah lah. Di rumah ni dia beli barang dia macam kaca-kaca tu, dia susun elok atas meja, dekat ruang tamu.
Kita sampai main tengok ni. Anak hang tak kacau kau? Kacau orang ni. Pecah bini, kepala dia hancur. Dia. Beli dulu ni kan kita di share. Bila kita isi minyak penuh 30 ringgit macam mana tahu, boleh beli kita share kan. Boleh tarik semet lepas habis. Dia ada muzik buat semua. Saya pergi rumah ni, dia boleh susun kereta tu besi tu penuh. Bersih daripada hak mula, semua model ada. Susun elok ya. Bukan duduk termin, duduk atas meja. Sedangkan anak dia ada yang usia tu kira pantang lah tengok kereta tu. Anak saya pergi pun duduk tangan dia nak pergi. Ni rumah orang. Rumah orang. Duduk susun elok. Kita pun cakap, anak tak kacau kau? Kacau orang ni. Tayar dia keluar, mata dia aku ganti. Dia. Anak dia pergi duduk, kalau kita pergi duduk tu. Cuma tak mau tanya, kalau boleh tanya tu, agak-agak rumah sendiri kan rumah orang? Tak tahu rumah orang. Dia betul-betul. Kesian tuan. No? Mainan kalau kita beli rosak, tak ada masalah. Anak saya yang semua dua-dua orang tak hidup. Mula-mula beli tu kita sayang juga. Apa? Baru beli terasa dah lengkup dah. Kita pun ada begitu, tapi ni kita punya timbalan Perdana Menteri. Itu peranan timbalan Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri dah lose control, timbalan dah turun tim balik. Tak apalah bang, budak tu tak pedih. Kurang-kurangnya dia tahu dah. Dia tahu bila dia rosak, dia tahu nak pilot balik. Beli tak ada sampai rumah, tayar cabut. Bila tayar cabut, dia pun rempuh nak bawa balik. Dia rempuh nak bawa balik tu, dia asah dia punya minded dia. Macam mana aku nak bawa balik ni? Cabut senang, nak bawa balik payah. Sudah. Puluh benar. Puk, dia boleh buh. Dia akan suar kat kita. Bawa. Kira. Okey, bagus. Kita biar dia punya minda dia tu berkembang. Jangan kita beli. Ni baru beli. Lingkup tak beli dah. Tobat dah tak beli. Anak tu balik. Lingkup tobat yang kita beli dah. Lingkup tobat balik. Tak atas meja. Tengok lah. Pegang apa tolak sikit-sikit dah. Kesian tuan-tuan. Pressure dalam mat. Kita anak-anak ni Allah. Saya biasa terlalu sampai beli dengan orang tua. Kita cerita balik ni. Bila habis tu, ada mak ayah yang main bagi tahu. Cerita saya nak buat macam mana anak saya ni. Saya rasa saya yang banyak dosa daripada anak saya ada saudara saya. Sungguh. Bila kita cerita tanggungjawab amanah kita kat anak-anak tu, kita dah nampak anak kita ni tak kena banyak. Padahal kita telefon tu tak kena, kita tak kira. Hak mereka pada kita tu kita tak bagi, tapi hak mereka kita pada mereka tu kita nak. Tak. Jaga anak-anak. Boleh sampai. Tak nak kita buat. Tak tidak saya tahu nak. Bab nasihat, bab parenting ni sungguh. Parenting ni salah satu dia keadaan. Satu lagi tuan-tuan. Lawan ni mungkin tak sampai lagi tempoh untuk bacaan Yasin untuk UPSR, bacaan Yasin untuk SPM, PT3 seumpamanya. Kita sebagai mak ayah ni, bila anak buat balik surat untuk majlis bacaan Yasin untuk dia sendiri. Dia calon SPM, dia calon UPSR, dia calon exam nak kata. Okey, sekian-sekian tarikh sekolah dah buat. Dapat tarikh tu minta cuti kepada majikan. Minta cuti ataupun dia setengah sekolah dia tak buat waktu sekolah, dia tak buat waktu kerja, dia buat waktu cuti ataupun dia buat malam. Macam di sekolah saya macam saat sudah kami buat malam. Bila buat malam tak ada lagi alasan. Parent tak boleh main. Sebab siang dah kerja okey. Kadang-kadang kena bagi alasan tak boleh dapat cuti lambat okey kita ubah. Nak bagi mak ayah tu main duduk sebelah anak. Sama-sama baca Yasin. Tu pun ada tak main. Ada yang tak main. Kan saya boleh tengok wajah anak-anak yang mana mak ayah dia tak main. Kita bila kita tanya, mak ayah main tak ni? Kita saya bukan kita. Jawapan dia tu nampak dia punya rasa dalam diri dia tu kosong. Jawapan dia bukan saya lupakan dulu sangat. Tapi kalau saya tak dapat apa-apa nak tahu Allah saya. Jawapan dia. So kita tak apa. Ustaz dah jom. Ustaz dia ajak kamu ni. Okey Ustaz dah buruk tadi tu kurang besar orang pula tadi. So kita semua pergi main panggil pula payah pula kan. Kita tepak. Dan ni sebelah cikgu-cikgu yang ada ni lah ganti bila mak ayah kamu. Kami akan sama-sama belajar. Kita kampung macam tu saja.
Sedangkan dalam banyak-banyak yang ada, kalau ada panel yang betul-betul tanggungjawab daripada Kuala Lumpur mai. Daripada Kuala Lumpur mai. Sebab dia tahu tanggungjawab dia sebagai mak ayah. Dia tahu kehadiran dia itu akan bagi suntikan semangat pada anak dia. So kita ambil peluang kita baca Yasin. Kita duduk sebelah anak kita, biar anak kita pun baca Yasin pun baca lena, kita baca Yasin. Ya Allah, anakku ini penat study apa semua, kita baca Yasin. Okey, kita doa pada dia. Doa biar kita ni anak tu tengok kita bersungguh. Kita nak anak kita tu berjaya. Bukan sekadar kita cakap saja, tapi kita nak anak kita tu berjaya. Okey, dia tajuk dia tadi bab pasal Unas tu tadi dah kan. Dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni okey, dia adalah seorang yang mana-mana dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Unas. Allah dalam riwayat lain menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW mendoakan bagi dia, Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Ya Allah, engkau kurniakanlah rezeki padanya dengan harta dan juga anak-anak. Yang kata Anas bin Malik ni, dia menghafal hadis lebih kurang 2276 hadis. Baik. Dalam hadis ini ada satu dan dari dua ini ada 3 persamaan. Satu, cerita tentang fizikal Rasulullah, baginda tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. No. Yang kedua, keadaan rambut Rasulullah yang mana tak lurus dan tidak kerinting. Dan yang ketiga, menceritakan kulit Rasulullah. Kulit Rasulullah yang mana putih kemerah-merahan. Kalau kata dalam ini pula menceritakan tentang rambut dan juga usia baginda. Satu cerita bab usia, yang kedua cerita bab warna hari Nabi, dan ketiganya ceritakan tentang cara Nabi berjalan. Kalau kita tengok pada hadis yang pertama, dalam ni kalau kita tengok, baginda tak terlalu tinggi, tak terlalu pendek. So pamit apa? Sedang-sedang. Tetapi kalau tuan-tuan baca lagi dalam huraian dalam kitab yang lain, contoh Insan Teladan, satu buku juga cerita tentang Rasulullah SAW. Insan Teladan itu dalam bahasa Melayu. Mukjizat yang ada pada Nabi, fizikal baginda tak terlalu tinggi dan juga tak terlalu rendah. Tetapi apabila baginda berada dalam satu kawasan, sahabat boleh tahu mana baginda ada. Andainya yang ada tu orang yang tinggi-tinggi, boleh nampak di mana Rasulullah ada. Andainya Rasulullah berada di kalangan orang yang rendah, boleh nampak di mana Rasulullah berada. Mukjizat yang ada pada Rasulullah. Tapi nak nampak secara penuh tinggi baginda sekian-sekian, tak boleh. Tinggi baginda sekian-sekian tak dapat. Signifikan secara tepat itu tak boleh nak lihat. Tinggi baginda 173 cm ada. Bukanlah yang pun tak boleh nak bagi tahu tinggi baginda yang tepat berapa. Sahabat kaji sungguh, tetapi yang dapat kesimpulan Rasulullah ni tak tinggi dan tak rendah. Sebab bila tengok kawan tinggi, nampak Rasulullah. Bila dengar rendah pun nampak Rasulullah juga. Kalau duduk dengan Rasulullah, kan nampak Rasulullah tinggi Melayu juga. Tapi duduk dengan orang tinggi, nampak Rasulullah. Bila duduk rendah, bukan nampak budak punya tinggi, patut nampak tadi tak. Dia nampak macam sebaya, segagan. Duduk dengan orang yang rendah-rendah, nampak sebaya, nampak segagan. Tapi nampak dengan Rasulullah. No? Itu keadaan. Kalau kita faham kata macam ni kan. Kita bila kita baca bahagian ni, kita nampak Rasulullah ni kulit dia keputih kemerah-merahan. Rambut Rasulullah tak tintin, tak lurus. Rasulullah tak tinggi, tak rendah. Sekiranya orang yang tak mengaji, dia kata Rasulullah seorang yang kulit dia hitam legam. Rasulullah orang kulit dia hitam legam, rambut dia hentiu macam bulu biri-biri. Contoh, orang yang ucapkan demikian, kalau dia tak tahu, kita boleh maafkan. Kita boleh maafkan sebab kejahilan dia, kita tahu. Tapi sekiranya dia orang yang tahu dan dia pernah mendengarkan hadis ni, Rasulullah kulit baginda putih kemerah-merahan, rambut dia tak keriting dan tak lurus, tapi dia tahu, tapi dia ucapkan, jatuh baginda. Jangan ambil. No. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ letak. Di situ letak dia punya yang ikat kita itu tu. Bila mana kita mengaji bab ni, Rasulullah tak tinggi tak ada, okey cukup faham itu saja.
Rasulullah ni tinggi tu. Jaga. Rasulullah dia rendah tu. Jaga. Rasulullah ni hitam legam hitam kat speaker. Tak boleh. Jatuh ya akidah kita. Kita mengaji bahagian ni, maknanya apa yang terletak pada Rasulullah yang dirakamkan oleh sahabat sampai pada Imam Nawawi, kita baca bab ni, okey, faham ambil yang tu saja. Okey, kemudian bab putih kemerah-merahan. Dalam internet tuan-tuan boleh tulis dalam bahagian Google cucu Rasulullah ataupun cicit Rasulullah. Tuan-tuan klik yang tu, tuan-tuan dia akan keluar, tuan-tuan ambil image. Tuan-tuan ambil image, dia akan keluar ada gambar seorang budak. Seorang budak pipi dia memang kemerah-merahan, dia memakai ihram. Rambut dia warna purple sikit, memang smart, lelaki. Dia lelaki tapi tengok macam perempuan. Itu salah silah dia sampai pada Rasulullah. Salah silah dia sampai pada Rasulullah. Dan bila mana orang tengok pada wajah dia tu, tengok pipi dia kemana-mana, semua kat kata bawah tu, di antara yang saya boleh baca tu, tengok dia lah ni pun, kita kata berapa generasi dah dengan Rasulullah, dah nampak rupa dia cukup segak cantik. Bagaimana rupa Rasulullah? Tengok dia yang dari zaman ketelah ni pun dah segak cantik lawa. Bagaimanalah rupa Rasulullah? Putih kemerah-merahan ni, putih semua. Sampai pipi tu pun jadi merah. Bukannya pipi bedak pun tek-tek tu, tak ada. Putih, barulah putih. Bukan. Putih bersama bintang-bintang, tak ada. Tak ada itu. No? Memang putih piak. Original. Putih gebu. Kata Rasulullah SAW ni. Bahkan kalau kata bab yang lain yang saya terbaca dalam tu juga, Nabi Yusuf ni cantik. Kalau kata Rasulullah yang berada dengan Zulaikha itu, saya bukan kata mereka akan dipotong jari, bahkan mungkin dia bukan akan potong tangan mereka ni. Nampak kata Rasulullah ni punya hebat. Cuma hanya kita kena faham, kecantikan Rasulullah ni tidak dirakamkan secara spesifik seperti mana pada cerita Nabi Yusuf AS. Dalam ni cerita, bahkan cuma sahabat beritahu, aku tengok bulan, aku tengok Nabi, bulan tu lepas ke tepi, Nabi aku tengok dulu. Okey. Kemudian kalau kita tengok ni, beliau menetap di Mekah, baginda menetap di Mekah 10 tahun, Madinah 10 tahun. Nampak macam bercanggah dengan kita mengaji sirah Nabi. Dakwah Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi dalam ni bagi tahu 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okey, dia cuma ambil in the middle, pertengahan. Lebih kurang lah. Ngomong apa? Ngomong apa dalam 60. Tapi yang sebenar apa? 63, mungkin 62. Ngomong apa ni? Dalam 44 gitu. 44 tu pun mungkin dia umur dia 46. Mungkin dia umur dia 43. Jadi dia ambil yang pertengahan, yang tengah-tengah itu. Kemudian juga sama juga dengan wafat pada usia 60 tahun. Sedangkan kita tahu baginda wafat pada usia 63 tahun. Pak ngomong apa Pak? Ya? 25? 75? Sorry, 75. Ya Allah. Pak 75 boleh konsisten solat di masjid. Pak Ngah doa kat saya. Doa kat saya bagi saya istiqamah macam ni. Takut tuan-tuan ujian bagi orang yang menyebarkan dakwah ni lagi banyak kongsi bilang tuan-tuan. Bukan kata-kata saya ni laku ke apa, bukan kata begitu. Tapi bila kadang-kadang ada tempat saya kongsi nombor telefon. Bila kita kongsi nombor telefon, ujian main boleh mama. Faham maksud saya macam mana betul lah. Ujian dia main ni kalau kita ni jenis apa? Sahabat. Marah dia ya. Kalau kita jenis macam tu, baik tak? Kita ni kokot nak tanya masalah apa-apa berkaitan dengan apa-apa itu. Tapi diuji apa semua dengan benda-benda dengan penulisan apa semua.
diuji macam tu. Kadang kalau kita tak kuat semua, kita terbabah. Diuji dengan pelbagai ujian dengan anak. Kadang-kadang ujian dengan kerja. Pak Muaz sampai umur 75 boleh jadi imam, mengimamkan solat, boleh imamkan solat terbaik, boleh main masjid Istiqamah solat 5 waktu pun dah cantik lah. Berapa kerat yang mampu? Kaya belanja. Kereta ni pakai ambil dia pun. Apa pula? Kereta apa ni tekan tu. Oh kereta tu, mau pindah kereta. Duk bagi sebelah cari pula 5 minit tekan. Oh bukan kereta, traktor. Traktor pakai kereta lah. Tapi ramai yang kereta berjenama bermacam jenis, masjid tak ramai. Masjid tak ramai. Hujan tak hujan tak mai. Gaya Nabi Muhammad tak hujan gaya tak pergi masjid. Elok nak kelam tak? Oh hari ni hujan tak ada pergi masjid. Kok mana? Panas pun tak mai. Cuaca macam pun tak mai. Alhamdulillah kita yang berada dalam masjid ni doa-doa lah untuk diri sendiri. Doa lah untuk diri sendiri, mudah-mudahan kita ni istiqamah dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Taala. Dalam malam ni kan tajuk Pak Syama'il. Tuan-tuan boleh ambil dan boleh pegang. Okey. Tetapi kalau kata bab ilmu fiqh, ilmu tauhid itu lebih penting sebab ia melibatkan akidah kita. Bahawa ni sampai pula diviralkan satu jenis pegangan agama ataupun jenis nak kata tak Islam pun dia solat. Solat dalam masjid pula. Dan jemaah dia tu bukan kata sikit, ramai. Solat yang tak ada rukuk. Ada orang yang tak dalam WhatsApp ni minta pendapat, Ustaz tolong respon ni ajaran apa ni. Balai aku pun tak tahu. Sebab kita pun tak tahu ajaran apa yang ni. Sembayang berdiri gitu tak tahu. Baca Fatihah, habis Fatihah sujud terus. Kita ada fahamkan bahawa mula tu mungkin dia baca ayat yang dalam tu ada sujud tilawah. Okey, baca-baca apa semua, okey sujud. Tengok lama-lama sujud lagi. Berdiri balik. Sujud lagi. Berdiri balik. Sujud lagi. Rukuk tak ada. Tak ada rukuk. Orang yang jadi imam tu saya pakai jubah. Laku tengok pada gaya tu, laku di sebelah Asia Barat ni, belah negara-negara Arab juga. Tuan jaga. Kemungkinan tak mesti benda tu akan sampai ke tempat kita. Ke anak-anak kita ni sifat 20 tu bagi dia pegang semua-semua. Pegang semua-semua sifat 20. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Sifat harus Allah ada satu. Bagi dia pegang semua. Apa-apa yang berkaitan tentang solat ni, sebab takut apa? Kita jaga elok dah selesai elok dah. Bila dia pergi ke universiti, dia jumpa dengan satu benda yang baru. Perhati kita tu jangan putus. Perhati kita tu sentiasa. Orang putih kata apa? Keep on eye. Ataupun keep in touch. Mana kata kita sentiasa observe dia. Sekali-sekala bila dia pergi universiti, balik mai kita semayang dengan dia. Balong dah besar dah ni. Balong dari imam pula. Dia nak semayang di belakang kan. Tengok dia semayang. Ada apa semua. Bagi itu. Sebab takut kita bila pergi ke universiti ni, kalau kata sebilik itu kena orang yang lain, dia dakwah pelan. Suruh persepahaman syiah sekali dengan dia. Solat macam biasa. Dia balik semayang solat kita. Tapi rupa-rupanya dah jadi syiah. Tu yang takut. Kemudian sambung lagi. Dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala dan janggut baginda. Yang ni cerita dia 20 helai, tak sampai 20 helai pun uban yang terdapat pada di kepala dan janggut baginda. Kalau kata yang hadis yang kedua, jika berjalan pergerakan baginda condong ke hadapan. Nak abang apa? Okey, sini ada huraian. Dia beritahu kata keadaan Rasulullah ini, maksud condong ke hadapan ialah Rasulullah ini tahu langkah itu kejap. Rasulullah tahu langkah itu dalam keadaan yang kemah, bertenaga. Bukannya tahu langkah belek macam itik pulang petang. Tak. Dan Rasulullah kalau kita baca lagi dalam kitab yang lain pula, bila Rasulullah berjalan, baginda akan duduk di belakang. Sebab apa? Sebab sekiranya ada sesuatu yang berlaku di kalangan sahabat, contoh ada benda yang jatuh ke apa, Rasulullah dia akan
ambil satu. Yang kedua, sekiranya ada benda yang tak betul pada sahabat, Rasulullah akan tegur. Rasulullah takkan berada di depan, kecuali dalam peperangan Rasulullah di depan. Tapi kalau jalan biasa ni, Rasulullah akan berada di belakang. Dan sekiranya ada apa yang berlaku pada sahabat tak betul, dia akan tegur. Dan Rasulullah di antara manusia yang yabda'u awal bisalam. Dia seorang yang pertama akan memberi salam. Kita kena terima itu. Pergerakan dia condong ke depan itu maknanya Rasulullah sentiasa, maksud tersirat, Rasulullah sentiasa mahu maju ke depan. Tuan, kalau tengok sekolah jitsin kawat, ada apa nama di sekolah pertandingan kawat. Mereka bila letak kawat tu, terbaik Pulau Pinang tak jitsin ataupun jalan damai. Mereka duduk dalam barisan mereka tu, bila kata dari kiri cepat dan dia condong betul dulu. Dia condong ke depan tu, baru dia tak lengkap. Mereka kawat robot. Mereka kawat robot. Sekolah lain tak mampu untuk tandingi kawat mereka. Bukan sebab apa, mereka kemah dari segi alumni mereka. Siapa yang masuk kadet polis, satu pasukan klub yang elit di sekolah mereka. Sekolah kita yang apa nama SMK apa semua ni, Pak Pukul ni tak apa nak tumpu sangat, ada masalah lain tu. Tapi nak kongsi lagi di antaranya lagi, nak kata kita Melayu ni, kalau kita tengok persembahan drama di kalangan Melayu, Cina, India, antara sekolah-sekolah, kalau kata pertandingan drama yang open tajuk dia Melayu, di kalangan remaja Melayu tak lari daripada cinta, kisah cinta. India kalau kata masuk bab drama, sakit dia akan masuk juga cinta. Tapi bila mana masuk persembahan dan drama daripada pelajar Cina, dia lebih kepada keharmonian dan kemasyarakatan. Nampak tak? Daripada situ kita boleh tengok Allah, Minda Melayu di kalangan remaja ni, dunia percintaan. Sebab tu kita tak ke mana. Kita tak ke mana bercinta. Sebab apa? Salah satu sebabnya filmisme. Betul tak bahasa Melayu? Filmisme. Jumpa kat JKBM bawa saya apa? Gejala filmisme. Filem yang ada di TV itu semua bab cinta. Bahkan lah ni yang lebih teruk, seolah-olah kita tengok cerita Melayu macam cerita Indonesia. Cerita Indonesia penuh dengan dengki, cerita Melayu pula pun penuh dengan dengki. Ada dalam filem, ada dalam drama, hak tu lah makanan kita, akhirnya meresap jadi dalam darah daging kita. Hak tu yang kita apply dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anak ke kita ke tengok TV sekadar yang perlu cukup. Siapa di rumah dia TV dia 40 inci ke atas? Tak payah kat tangan. Jawab dia dulu. Siapa di rumah dia TV 40 inci ke atas? Kalau TV jenis dia 40 inci ke atas, maknanya memang dia seorang yang minat pada entertainment. Bila TV 40 inci ke atas, confirm anak dia pun akan tengok TV. Boleh tak salah 40 inci ke atas pun, tapi biar kita ada macam tadi juga boleh belasan. Biar ada panduan dia. Hai, baca buku. Kita, kalau ni nama apa? James Bond lah ni. Anak pun buka James Bond. That world is not enough. Alamak, dia terbambut pula apa? Dalam kali tu dia duduk sekali. Hai, orang semua baca buku, main tengok James Bond pula. Tengok pergi lah sekali. Nampak berkeling, nampak pula. Dekat dia orang tengok James Bond. Suruh anak baca buku, kita pun kena baca buku. Suruh anak baca Quran, kita pun kena baca Quran. Baik. Dalam keadaan kelompok baginda tak sampai 20 uban, kita hari tu buat forum, dah cerita lah uban pada Nabi SAW
Ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ada umpan tak kepada kamu?" Ya Rasulullah berkata, "Syaibani bi suratil Hud wal waqi'ah mursalat amma yatasaalun idza syamsu kuwirat." 1, 2, 3, 4, 5 surah inilah yang menyebabkan ubat ada pada Rasulullah SAW. Dan insyaAllah di pertemuan yang akan datang, pertemuan yang akan datang, masih lagi pada tajuk yang sama, kita akan bincang bab hukum. Apa hukum tanam rambut, apa hukum rebonding rambut, apa hukum warnakan rambut, apa hukum sambung rambut, apa hukum lagi mencantikkan rambut. Ada 6 bahagian. Saya tak mau masuk sebab lagi bila saya masuk jadi panjang. InsyaAllah kita akan jumpa pada bulan depan yang berkaitan tentang hukum hakam sekarang kita berkaitan tentang rambut, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dari kelemahan dari saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak yang ada kesalahan bahasa. Hari ini dah pun 11 jam lagi, hari ini dah 11 Mei 20 bersamaan 22 jam. 5 hari lagi kita akan sambut ataupun kita akan kita akan refresh berkaitan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj 27 Rejab. Walaupun ada pelbagai pendapat tentang berlakunya peristiwa Mi'raj itu, tetapi jumhur ulama mengatakan ia berlaku pada tanggal 27 Rejab. InsyaAllah lah tuan-tuan, saya tengok banner pun banyak, ada ceramah Isra Mi'raj kamu, ceramah Isra Mi'raj tadi. Tuan-tuan pilihlah sebagai bawa anak-anak kita, sebab nak tahu bagaimana solat itu value dia very expensive. Value dia tidak ada nilai. Diterima secara direct oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW terima solat itu dalam keadaan Rasulullah pun dapat malu. Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditamsilkan berbagai keadaan manusia akhir zaman dan juga yang akan berlaku ke depan. Perzinaan, bedah aurat, kemudian amanah, banyak lagi tamsil di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan itu, Isra itu ditamsilkan gambaran satu persatu. Kemudian Nabi nak naik ke tujuh lapisan langit itu. Mula Nabi Allah Rasul jumpa dengan Nabi Adam. Jumpa dengan Nabi Adam dalam kitab Hasyiatul Qissatul Isra wal Mi'raj Syekh Al-Ghaiti, dia beritahu bila Nabi jumpa dengan Nabi Adam duduk dekat Nabi Adam, baginda berada dalam keadaan duduk. Dan bila dalam keadaan duduk itu, Nabi Adam beralih sebelah kanan, baginda tersenyum. Apabila baginda beralih sebelah kiri, baginda dalam keadaan sedih. Dan dia tanya Rasulullah pada Jibril, pasal apa? Dan Jibril beritahu, bila Nabi Adam beralih sebelah kanan, Nabi Adam senyum sebab tengok kita ni berada dalam kuliah ilmu. Kita ni di antara orang yang mengeluarkan zakat, kita patuh perintah Allah, kita buat kebajikan. Nabi Adam tengok belah kanan itu, didedahkan pada dia macam tengah tengok TV, contoh tentulah. Maka baginda pun rasa seronok dengan umat dia. Kita ni semua umat Nabi Adam sebab yang pertama. Kemudian baginda beralih ke kiri, Nabi Adam beralih belah kiri, sedih sebab di kalangan kita juga melakukan benda-benda yang melawan hukum Allah. Dia sedih. Naik langit kedua, mula-mula jumpa Nabi Adam, kemudian Nabi kedua Nabi Yahya dan juga Nabi Isa, kemudian ketiganya Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris, Harun, Musa, Ibrahim dan sekali. Ini secara sikit sebab kita raikan bulan Rejab. Terima 50 waktu Arash turun, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Ummul Anbiya. Ustaz, takkan ummu tu perempuan, tapi nak kata Nabi Sayyidul Anbiya, tapi Nabi Ibrahim Ummul Anbiya. Bila turun jumpa Nabi Ibrahim tak kata apa.
turun pada langit yang kedua akan berikutnya daripada atas, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya Nabi, "Ya Muhammad, ma farallahu alaika wa ala ummatika?" Wahai Muhammad, apa Allah fardukan pada hang dan juga umat hang? Kamu betul lah. Dan Nabi pun jawab, "Fardu alayya wa ala ummati 50 salat kulla yawmin wa lailah." Aku ni difardukan sembahyang 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa kata, "Irji ila rabbik fas'al takhfif fa inna ummataka la taqdiru zalik." Patah balik minta kurang daripada Allah sebab umat hang takkan mampu buat 50 waktu. Nabi Musa alaihissalam, umat dia bukan nak melecehkan kita, tetapi nak abadkan Nabi Muhammad kata, aku ni diamanahkan untuk dakwah kepada Bani Israel. Bani Israel solat 2 kali ya. Awal pagi dan dekat malam. 2 kali ya. Tu pun tak mampu buat. Lalu Nabi SAW pun naik balik ulang balik macam mana kita tahu. Sampailah 5 pun masih lagi Nabi Musa suruh minta kurang. Tapi apa yang telah dikatakan oleh Nabi Musa itu kepada Nabi, minta kurang lagi sebab umat hang takkan mampu buat kelima-lima. Benar tak kata Nabi Musa? Ramai lagi yang kita yang tak mampu buat 5 waktu. Bahkan kalau kata ceramah ni saya biasa buat, saya biasa dengar juga respon daripada di kalangan kita orang Islam juga. Bila dah tinggal 5 ni, pula awaklah Nabi dia tak ulang lagi 5 lagi. Lagi 5 lagi pun. Time tu ulang kan ada apa-apa GST pun tak ada. Minyak pun tak ada lagi. Contoh lah, walaupun naik tak guna minyak. Kalau lah Nabi naik 5 lagi ulang, tak ada semayang dah kita. Lega. Tengok TV dah pagi sampai matahari terbenam naik balik. 4 jam lepas TV tak ada semayang. Ni Samdul punya jawapan. Ni Samdul punya jawapan. Allah Ta'ala kurangkan Nabi sampai beritahukan Nabi Musa, aku dah merah muka dah ni. Apa Allah Ta'ala minta kurang. Teruk sangat kau umat aku ni. Okey. Sebab turun dengan 5 itu. Tetapi sungguh tuan-tuan, dengan 5 ini pun ada yang tinggal 4, ada tinggal 3, ada tinggal 2. 2 ni pun maghrib dengan isyak, ada tinggal 1 ni jadi lebai maghrib, ada yang langsung pah betul tak? Lebai pah betul tak? Tapi kalau abang kata kalimah Allah, dia rupang ni kalimah Allah, hak kami. Tak pernah nampak sembahyang pun. Tak pernah tu balik. Ni mak Allah ni nak jaga. Kalimah Allah, hak kami. Nak laksana hukum Islam? Diam. Baru ni kita dengar bab Elvitan. Kan Elvitan kan? Elvitan baju tak pakai. Tiba-tiba baju tak pakai, dia main piano, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kurang betul lah. Aku pun tak pandai sangat main piano ni, tapi nak abang kata macam tu dia buat, baju pun tak pakai, bertatung pada dia. Ramai yang komplain, ramai yang marah. Bahkan ramai ada di antaranya melabelkan dia dengan laknatullah. Tuan, labelkan dia dengan laknatullah. Hang semua. Itu dia bila mendatang ngaji tuan. Bila marah dengan emosional, tak dinafikan semua kita marah. Saya pun marah. Tetapi kita marah yang kita doakan mudah-mudahan hari ini hang hina Islam tak apa. Tapi kami doakan satu hari Allah Ta'ala akan beri keselamatan. Hang akan ribut Islam dan hang adalah orang yang akan mempertahankan agama Islam. Kita tak boleh gelar orang non-Muslim dengan laknatullah. Never. Tak boleh. Kecuali dia non-Muslim yang telah mati dan dia waktu dia hidup memang dia menghina Islam, boleh. Contoh Fir'aun, laknatullah, boleh. Ataupun modern sikit Kamal Atatürk, laknatullah, boleh. Okey, boleh. Sebab dia mati, waktu dia hidup memang dia hina Islam, boleh kita gelarkan dia macam tu. Tapi selagi mana dia hidup,
dia hina Islam, jangan sesekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 40 kali ke apa, labelkan dia dengan laknatullah. Mana nak tahu kita labelkan dia laknatullah, kita majid dia sampai tiba-tiba Allah Ta'ala campakkan kesedaran pada diri dia, dia Islam, dia boleh faham Islam lebih pada kita. Kita tengok Habib Lim, tengok Farid Ravi, Ridwan T, lagi siapa lagi, Yusuf Islam, mereka telah masuk. Kefahaman mereka tentang Islam tu lebih hebat pada kita. No? Tu. Kiranya tuan-tuan kita majlis ilmu, kita faham yang tu, kita boleh, kita doakan bagi dia dapat hidayah Islam. Jangan dah bersalin. Jangan dah bersalin. Orang kafir hina Islam, kita marah. Tetapi orang Islam yang hina Islam, kita tak tahu saja. No? Orang Islam yang hina Islam, kita tak tahu. Baru ni tadi saya dapat gambar, tak tahulah orang Allah betul ke tak. Satu viralkan tentang Sultan Ahmad Shah Pahang, Raja Muda tu. Dia bersama dengan isteri dia pun dah menutup aurat dengan lebih sempurna. Sebelum ni pun memang dia dah pakai tudung dah, tapi dia pakai tudung kali ni memang tudung yang lebih labuh, yang patuh syarak. So dia minta mana-mana gambar yang ada gambar isteri dia, sama ada yang mungkin ada yang tetap tidak bertudung, dia arahkan suruh gantikan dengan gambar yang terbaru, gambar yang dah bertudung, yang berhijab. Itu satu perkara yang patut kita viralkan, biar kita bagi sejarah kepada orang-orang yang masih lagi mengatakan tutup aurat ni, yang penting mulut mau baik, hati mau baik, luar ni tak baik pun tak ada masalah. Yang penting saya tak pernah kacau orang, saya tak pernah duk kata orang. Ustaz, saya tengok saya free hair Ustaz, tapi saya tak pernah kata ke orang. Hati saya ni baik Ustaz. Tak ada hati dia baik. Okey. Tutup aurat cerita lain, hati kau, mulut kau tu cerita lain. Yang ni adalah pentaklifan kita sebagai orang Islam. Kena buat. Bila kata kena buat, okey kena buat. Bak mulut laser ke apa kau yang tu, attitude dia pelan-pelan dah ubah. No? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah selalu. Yang baik kalau kita bermanfaat Islam. Jadi aku qauli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Allah, firman kepada Allah Tuhan dosa kami, dosa kedua kami, dosa guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa anak kami, dosa jiran-jiran kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat, baik masih hidup atau berterima ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Rahman, ampunlah dosa kami ya Allah. Kami hamba ya Allah yang taat Rasul kami silakan dosa kami ya Allah. Justru itu ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Mengetahui. Dengan rahmat ya Allah, sekiranya dikatakan kepada malam ini hajat, Engkau makbulkan hajatnya ya Allah. Sekiranya dikatakan kepada malam ini berjaya masalah, Engkau sekiranya menyelesaikan masalahnya ya Allah. Sekiranya dikatakan kami pada malam ini hajat, Engkau makbulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat ya